Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya. Adakah sekarang ini sebenarnya Sumpah Laknat Najib Razak telah berjaya memakan Tun Mahathir? Ingat dulu Najib Razak pernah bersumpah laknat dan sekarang ini seolah-olah sudah terkena sedikit tempias sumpah laknat itu kepada Tun Mahathir. Apa tidaknya apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri telah membuat kenyataan, telah mendedahkan bahawa Tun Mahathir sebenarnya tidaklah orang kata kebal daripada undang-undang. Tidak. Sebab ramai orang kata Tun Mahathir ni seolah-olah kebal dari undang-undang lah. Tak ada. Tidaklah. Mana ada. Tidak ada. Tidak ada. Orang Sabah bilang tidak ada. Tun Mahathir tidak pun kebal dari undang-undang. Dia boleh ditangkap juga. Dan yang paling hebat lagi, Menteri Undang-Undang ini kata, bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir dalam RCI Batu Putih. Dan Menteri Undang-Undang ini juga mendedahkan bahawa bekas Perdana Menteri itu, yang kita sekarang sudah tahulah, waktu kenyataan ini dikeluarkan memang Azalina Osman Said tidak menyatakan siapa nama. Tapi sekarang kita sudah tahu bekas Perdana Menteri itu siapa. Dia ialah Tun Mahathir. Tun Mahathir boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Peguam negara waktu itu dia cuti. Waktu dia buat keputusan untuk Batu Putih itu, peguam negara itu dicuti, garden leave, dipaksa cuti. Kemudian tiada siapa yang tahu, keputusan pula dibuat sembunyi-sembunyi. Itu menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses antarabangsa. Dan ini adalah kedaulatan negara Malaysia. Dan pastinya jika Mahathir didapati bersalah, dia pun boleh meringkuk di penjara seperti mana Najib Razak juga. Silap-silap Mahathir akan sebelah Najib je. Jadi perkara ini sudah disiasat dan pasukan petugas khas juga sudah disiasat. Jadi sekarang Mahathir seolah-olah ada komen kepada video saya, kata Mahathir sebenarnya sekarang ini sedang merayu simpati daripada umum. Supaya nampak dia play victim. Antara komen-komen yang best yang boleh dibaca ketika Mahathir menyatakan dia punya kritik kah, hujahan kah di media sosial, antara yang best lah, orang panggil secara elok, hang mengelak hadir. Orang panggil secara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bila didedahkan di Dewan Negara, hang spin kata tak ada notis ni sampai mahkamah keluarkan sapina, du aca play victim pula. Du aca play victim pula. Ada lagi komen kata, jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang-panjang pun. RCI ni bukan PRU nak cari undi. Kalau betul nak takut apa? Lainlah kalau salah. Betul. Kalau Mahathir tak salah, dia nak takut apa? Lainlah kalau dia salah. Betul juga. Antara komen yang lain lagi, tak payah cakap banyak, hadir sajalah. Kalau berani, sama juga bab isytihar harta. Kalau takut, kenapa? Kalau berani, itu maksudnya tak salah. Kalau takut, kenapa? Jadi banyaklah komen-komen yang lain yang menarik, tapi yang pastinya kenyataan daripada Azalina Osman Said itu memang betul-betul akan menyebabkan Mahathir tak ada pilihan selain dia pergi buat kenyataan lah di RCI nanti. Jadi adakah Mahathir betul-betul bersalah seorang diri buat keputusan atau tidak? Kita tengok di RCI nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, ada tajuk terbaru. Saya suka dengan tajuk ini, persoalan yang cukup jelas. Apa umat Islam Melayu dapat sewaktu PAS memerintah dulu? Mungkin kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian boleh senaraikan
sehingga 100 perkara. Hui, banyaknya umat Islam Melayu dapat waktu pas memerintah dulu. Oi, banyaknya. Mungkin boleh senaraikan. Atau ada pula orang yang sampai 1 pun tak boleh senarai. Sebab macam tak ada pun. Boleh senaraikan apa umat Islam Melayu dapat sewaktu pas memerintah dulu. Sejak sekian lama, apabila tanah rizab Melayu semakin mengucup, bukan angkara bangsa Cina atau India dan lain-lain bangsa, tetapi angkara bangsa Melayu sendiri. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama Melayu. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama agama. Akhirnya bumi dipijak milik orang kerana bangsa Melayu dan penunggang agama. Apa bukti? Masihkah ingat pas desak kerajaan kembalikan peruntukan sekolah tahfiz dan sekolah agama apabila ditarik balik oleh Mahathir pada tahun 2017? Namun apabila mereka memerintah 33 bulan. Namun apabila mereka memerintah selama 33 bulan, ada mereka memberikan peruntukan tersebut? Wah, ini perlu jawab. Apa umat Islam Melayu ini dapat waktu pas memerintah dulu? Yang mereka dapat pas bekerjasama dengan Mahathir yang menarik peruntukan tersebut. Akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka hina siang dan malam, tanpa pas mendesak, telah mengembalikan geran bantuan sekolah agama rakyat di bawah JAKIM. Begitu juga waktu jadi pembangkang, dihimpun umat Melayu ke Padang Merbuk di Kuala Lumpur untuk bawa RUU 355. Apabila mereka memerintah 33 bulan, ada mereka sekurang-kurangnya bawa usul RUU 355? Tak ada. Ada. Akhirnya, Datuk Seri Anwar minta Menteri Agama bagi pihak kerajaan membawa usul RUU 355 ke Parlimen tahun ini. Yang kita dapat cabutan judi dinaikkan oleh kerajaan bersama PAS. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan kembali cabutan bertuah itu kerana ia tidak baik untuk kesejahteraan rakyat. Apabila kerajaan tidak memberikan peruntukan MP pembangkang dikatakan zalim. Apabila Muhyiddin Yassin lakukan perkara yang sama tidak zalim. Begitulah mengenai minyak subsidi bersasar. Ketika zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri, kedua-dua PM itu sudah mengeluarkan kenyataan betapa perlunya mengenai subsidi bersasar dilaksanakan kerajaan. Tapi kedua-dua mereka tidak berani untuk melaksanakannya. Apabila kedua-dua bekas PM itu mengeluarkan kenyataan bermakna formula itu baik untuk selamatkan negara, kenapa apabila PM10 mau lakukan dianggap zalim? Kalau orang Melayu cukup menggunakan separuh akal yang ada, mereka sudah dapat melihat bagaimana agama ditunggang begitu hina sekali. Bukan sahaja dapat melihat agama dipergunakan, malah rakyat diperbodohkan oleh minda hanya untuk kepentingan politik. Baru-baru ini kita dengar pegawai pejabat tanah menipu 649.2 hektar tanah rizab Melayu di Perak. Hilang begitu sahaja tanah yang begitu luas kerana ada yang sanggup menipu hak milik tanah rizab Melayu. Seperti biasa, bab salah guna kuasa ini tidak perlu disebut nama atau wajah. Saya sudah tahu barangkali adalah siapa yang penggadai tanah rizab Melayu itu. Adakah Anthony Locke? Bukan. Sejak dulu bukan bangsa Cina, tapi bangsa Melayu yang ada kuasa menggadaikannya. Sejak zaman Kesultanan Melaka hingga mat kilau, bangsa Melayu sendirilah yang menghasilkan bangsanya sendiri. Mereka hanya kambing hitamkan bangsa-bangsa lain untuk menghalalkan cara atau divert isu daripada isu yang sebenar. Itu ditulis di harapandaily.com, ya, harapandaily.com, ditulis oleh Norman Radzwan, 2 Jun 2024. Tajuk dia, apa umat Islam Melayu dapat waktu pas memerintah dulu. Okey, ini pendapat adalah pendapat daripada penulis dan bukan pendapat daripada channel ini, The Twin TV. Saya hanya bacakan, terpulang pada anda apa pendapat masing-masing. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.